Kebanyakan tawa Nabi senyum jua dan terkadang hingga nampak gerahamnya. Wahai saudara, janganlah silap sangka ketawa baginda tak keluar. Wahai saudara, janganlah silap sangka ketawa baginda tak keluarkan suara. Senang aja baca. Ketawa baginda tak keluarkan suara. Jadi dalam hadis disebut tawa Nabi SAW adalah senyum. Jullu dahikihi at-tabassum. Jadi kebanyakan tawa Nabi adalah senyum. Jadi kebanyakan Nabi senyum saja. Ini senyuman Nabi. Dan paling panjang pun dan terkadang hingga nampak gerahamnya. Nabi senyum sampai nampak gigi geraham, maksud sampai ternganga mulut Nabi. Senyum tu sampai keluar mulut Nabi buka, sampai orang nampak gigi geraham. Bukan duk. Itu dah. Tu hujung tu kita. Jadi Nabi senyum saja. Senyum dan kemudian orang nampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyaklah kisah. Bagaimana Nabi tersenyum sampai nampak gigi geraham Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi cerita berkenaan dengan seorang lelaki yang keluar paling akhir daripada neraka. Keluar dalam keadaan zahf. Zahf maksudnya merangkak. Ada kata mengesot keluar. Ini yang terakhir sekali. Bila keluar daripada neraka, dia masuk dalam syurga. Allah Ta'ala kata masuk dalam syurga. Bila dia masuk tengok semua orang dalam syurga dah ada rumah. Dia seorang yang tak ada. Itu tak ada rumah ini. Orang semua ada dah. Aku duduk kat mana? Dia ingat syurga ni penuh. Sebab semua orang dah ada rumah. Ni maksud dia apa ni? Ni maksud dia ni tak pernah langsung hadir majlis mengaji kitab tauhid, tak pernah langsung ni. Faham? Dia tak tahu langsung pasal syurga, tak pernah dengar. Ya, ajib. Kita kalau masuk dalam syurga, orang pun tahu syurga ni niat saja akan dapat apa yang kita inginkan. Betul tak? Itu benar basic dalam yang kita tahu tentang syurga. Dia ni tak tahu langsung. Duduk di dunia lu, dia kerja pergi Tesco. Dia pergi Sunway, Pacific. Jalan tengok apa ni, handset baru, tengok barang-barang, pergi kerja balik kerja. Tauhid mengaji tak pernah. YouTube pun tak pernah buka ni hak pengajian ni. Tak pernah buka. Dia buka lagu Mariah Carey dia lagi nak carry dia nanti di akhirat nanti ni. Dia carry semua dia bawa hak semua tu. Dengar lagu-lagu, dengar apa semua sekali. Yang tu saja yang dia buat. Maksudnya tak mengaji langsung. Sampai masuk syurga tak tahu. Weh, orang ada rumah, aku tak ada ni. Keluar balik. Tapi ni bukan orang Malaysia lah kot, insya-Allah. InsyaAllah duk cerita dia macam orang Malaysia ustaz ni. Dan moga-moga bukan kita, sebab kita dah tahu dah. InsyaAllah bukan kita lah kot. Kalau kita pun duk merangkak keluar, nanti masuk, kita tahu dah kita nak minta apa. Ni tak tahu langsung ni, insyaAllah bukan kita. InsyaAllah, amin. Maka dia keluar balik, patah balik, dia kata, ya Allah, orang semua ada rumah, saya seorang yang tak ada. Minta. Allah Ta'ala kata, apa kata Allah Ta'ala, kamu ingat tak dulu ketika di dunia kamu nak rumah macam mana? Dia kata, ya Allah, ada. Kata benda rumah-rumah yang saya teringin. Kata Allah Ta'ala, fatamanna. Niat sekarang ni, berangan-angan sekarang. Maka dia pun berangan-angan, nak rumah ni. Allah Ta'ala kata, aku bagi kepada kamu apa yang kamu inginkan dan 10 kali ganda dunia. Tu dia, 10 kali ganda dunia. Bukan 10 kali ganda Penang. Kalau kita ada tanah, kita seluah Penang. Ni luah Pulau Pinang ni. Agak-agak kita ni kaya ke miskin ke ni? Penang saja. Tanah saya sebesar Penang. Rumah saya dekat Sungai Tiram. Tapi tanah ni semua saya punya. Semua kena bayar sewa kat saya. Macam mana orang tadi? Kaya kan? Perlis walaupun negeri yang paling kecil. Kalau orang tadi dia ada tanah seluruh Perlis, orang ni macam mana keadaan dia? Kaya. Ni Allah Ta'ala kata, aku bagi apa yang kamu inginkan, rumah yang kamu nak, dan 10 kali ganda dunia. Dunia ni 10 kali. Apa kata dia kepada Allah? Kata dia, apa dia disebut sini? Allahumma atasqaru bi. Kata dia, atasqaru bi wa anta malik. Mentang-mentang Tuhan, main dengan aku, dia kata. Dia disebut kepada Tuhan macam tu, mentang-mentang Tuhan, hang boleh main-main dengan aku, dia kata. Lepas tu hang boleh bagi je tadi. Lepas tu hang minta pula, bagi pula 10 kali ganda dunia. Tasqaru bi wa anta malik, dia kata. Anta malik? Dia main sungguh. Maksud dia ni, Tuhan pun tak kenal, apa pun tak kenal ni. Siap boleh kata lagi kat Tuhan. Tapi dah masuk keluar neraka lah.
keluar daripada neraka. Dia sebenarnya orang ni memang ajib. Sebagian ulama syarah kot lain, dia masuk syurga. Sebagian ulama syarah hadis ini dibaca setelah mana dibagi kepada dia, dibaca dengan nada yang lain, nada yang lebih lembut. Atasqaru bi, tadi dibaca dengan nada yang keras, saya baca tadi kan, atasqaru bi wa anta malik, kamu hina saya, no? Tentang kamu Tuhan, kamu main dengan aku, no? Itu boleh terjemah yang tu. Boleh baca dengan nada kedua. Nada kedua dibaca oleh para ulama sufi. Para ulama sufi baca macam mana? Atasqaru bi wa anta malik, ya Allah kamu berhak menghina saya ya Allah, karena kamu adalah Tuhan. Maksudnya orang ni dia tidak akan masuk ke dalam syurga selagi mana tidak diberikan ilmu oleh Allah. Dia keluar dalam keadaan tidak tahu. Dia keluar syurga jahil, dia tidak tahu tentang syurga. Dia tak akan masuk duduk dalam syurga melainkan dikeluarkan kejahilan tadi. Maka dia keluar balik temu dengan Allah, Allah berikan ilmu, masuk dia dalam syurga dengan ilmu. Nak abad kat kita, jahil ni tak terbakar lah pergi neraka. Itu yang nak abad kan. Betul, kalau orang ni jahil, duduk kat dunia, duduk dalam neraka, tak terhilang jahil tu. Dia ingat jahil tu akan hilang tak? Terbakar tu, bakar kali dengan jahil-jahil ni. Jahil akan kekal. Keluar pun duduk jahil lagi. Lepas tu moga kita dikeluarkan oleh Allah daripada kejahilan. Amin. Lepas tu kena duduk dengan para ulama, dengan para salihin, dengan para awliya. Mereka akan bimbing kita. Lepas tu disebut atasqaru bi wa anta malik, ya Allah kamu berhak menghina saya karena kamu adalah Tuhan. Dan kalau dibaca dengan nada yang pertama, maka nada tu agak lucu. Tentang kamu Tuhan, no? Kamu main-main dengan aku, no? Maka Nabi gelak pada waktu tersebut. Hatta badat nawajizuh, Nabi tersenyum sampai nampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kagum dengan orang ini, dengan Tuhan pun dia boleh komplain. Nah, dia boleh macam tu lagi. Dan ini dalil kepada rahmatnya Allah Taala. Allah Taala rahmat ni ajib. Ada seorang hamba disebutkan dalam Jawahir Lu'lu'iyah, seorang hamba dia sedang berjalan, disuruh oleh Allah masuk dalam neraka. Allah Taala kata, tempat kamu neraka, masuk. Maka dia pun berjalan 3 tapak, pusing ke belakang balik, tengok. Kok Allah Taala nak panggil lain. Allah Taala kata, pusing buat apa? Jalan, masuk neraka. Jalan lagi, pusing lagi dia. Allah kata, neraka, jalan. Dia pun jalan lagi sampai satu tempat lagi, pusing lagi, kali ketiga. Allah Taala panggil dia. Kenapa kamu pusing 3 kali? Kata dia, ya Allah, saya mengharapkan rahmatmu ya Allah. Saya pusing tu moga-moga Allah rahmati saya. Allah Taala kata, karena tu saja? Karena tu ya Allah, masuk syurga. Allah Taala kata, saya nak pergi neraka lah, hanya kerana beradab masuk syurga Allah Taala. Nah, betul, syurga bukan kita punya. Jangan duk kata kita ni, kalau kita buat semua amal, kita kata confirm saya ni ahli syurga. Dia ni ahli maksiat ni, confirm. Silap lah, habislah dia. Kita tak tentu orang yang macam ni kemungkinan dia akan masuk syurga lebih awal pada kita. Tapi kita tak redha dengan maksiat yang dia buat. Kita kena pesan dekat dia, jangan redha dengan maksiat. Kamu redha dengan maksiat ni lebih berat. Sebab tu orang yang buat maksiat dan dia tidak redha dengan maksiat yang dia buat, beza dengan orang yang buat maksiat dan dia redha dengan maksiat dia. Beza. Itu orang bagi ilmu. Kita bagi tahu kata ni maksiat, ni tak boleh. Orang yang buat maksiat dia tahu ini maksiat. Saya nak buat macam mana? Saya terkalah dengan nafsu saya. Saya ni ahli maksiat. Benda ni memang tak elok. Saya takkan suruh anak-anak saya buat benda ni. Tapi saya nak buat macam mana? Nah, saya ni cara makan saya apa semua kali. Tak, kita beritahu ni benda tak betul. Kau boleh cari benda yang lebih baik. Saya tahu benda ni tak betul Ustaz, tapi saya tak ada jalan. Maksud dia tahu. Dan dia lakukan bukan kerana dia tidak hormat. Dia lakukan kerana dia terpaksa. Dia lakukan kerana dia tak ada jalan. Dia kata tak ada jalan. Jalan ada banyak aja. Dia tak nak fikir. Kerana masih ikut nafsu dia. Orang ni masih ada harapan. Berbeza dengan orang yang kata, saya buat benda ni ikut suka saya lah. Tuhan ada apa? Nak buat kat saya? Dia bukan bagi makan kat saya pun. Saya itu buat kerja ni. Yang ni tidak ada hormat. Yang tidak ada hormat ni yang masalah. Sebab tu berapa ramai orang yang masuk ke dalam syurga hanya kerana hormat. Kerana dia menghormati, kerana dia beradab, dia masuk syurga Allah Ta'ala. Dan berapa ramai yang masuk ke dalam neraka adalah kerana tidak ada hormat. Dia tidak ada perasaan hormat. Dia tidak ada perasaan rendah. Dia rasa dia tinggi semua. Ini yang masuk neraka Allah Ta'ala. Sebab tu nak ajak kepada umat ni, suruh dia hormat saja. Saya ceritakan, saya baru ni pergi ke penjara Pokok Senang. Waktu saya pergi penjara Pokok Senang, saya tanya kepada orang di penjara Pokok Senang, abang-abang yang duduk dalam penjara Pokok Senang, yang ni yang terlibat dengan dadah, yang terlibat dengan samun, terlibat dengan kes macam-macam lah. Jadi bila saya tanya kat mereka, saya tanya, ada tak siapa di kalangan kita ni tak mau jumpa Nabi? Itu ceramah maulid baru ni, 2-3 hari lepas. Kemudian semua pakat tak angkat tangan. Saya tanya, ada tak mau jumpa Nabi? Semua tak angkat. Saya tanya, ada tak siapa nak jumpa Nabi? Yang teringin semua nak jumpa Rasulullah, semua pakat angkat tangan. Maksudnya ada apa? Ada cinta. Saya kata, abang-abang nak buat apa, buatlah.
Kita nak buat macam mana? Orang kalau dadah, dia keluar daripada penjara, kalau jumpa balik dengan geng dia, payah nak tinggal. Sungguh. Rokok pun payah nak tinggal. Rokok payah nak tinggal, jumpa geng rokok balik, rokok balik. Ni dadah lagi lah berat. Saya kata abang-abang nak buat apa pun buatlah. Tapi satu je nak minta, jangan hilangkan daripada hati kita perasaan cinta dan rindu kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Tu buat apa pun fikir, ini saya nak buat yang benda Allah dan Rasul cintakan. Terkalah, biasa terkalah. Kalah tu biasa. Sahabat Nabi pun ada yang terkalah dengan nafsu mereka sendiri. Ada. Yang saya selalu sebut Sayyidina Nu'aiman, yang selalu saya cerita, Sayyidina Nu'aiman ni sahabat Nabi agung, Sahibul Badr, di antara orang yang mengikuti perang Badar, orang yang ikut perang Uhud. Tapi ada satu sikap dia kata para ulama yang dia tidak boleh tinggal, iaitu arak. Dia selalu kalah dengan arak. Allah Ta'ala sebut dah kepada Ashabul Badr. Allah Ta'ala kata apa kepada Ashabul Badr? If'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Buatlah apa yang kamu nak buat, Allah dah ampunkan dosa kamu. Ni ahli Badar punya kedudukan. Dia ni suka buat lawak. Sayyidina Nu'aiman ni suka buat lawak dia. Dia memang suka melawak. Dengan Rasulullah pun dia melawak, dengan para sahabat pun dia melawak. Melawak macam-macam. Lawak-lawak dia kasar-kasar semua. Pernah sebelah unta orang pun sebelah. Para sahabat lah perkenal dia. Sayyidina Nu'aiman ni dia suka bergurau. Sahabat-sahabat duduk dengan dia, kata ada unta dibawa daripada Arab Badui, bawa main unta ke kampung, ke Madinah Al-Munawwarah, ikat depan Masjid Nabawi. Lepas tu sahabat-sahabat ni kata, lama kita tak makan daging unta, sembelih apa unta tu. Disembelih unta tu. Dia kata, siapa nak sembelih? Kamu lah, Nu'aiman lah sembelih. Aku sembelih. Dia kata, lagi kalau kena apa, aku yang kena. Dia kata, tak apa, kita tak habaq kat Nabi ni. Apa jangan habaq kat Nabi. Kata, kalau aku sembelih, apa jangan habaq kat Rasulullah. Dia tak boleh, kita tak habaq. Jangan, kita tak habaq. Kita lama tak makan daging ni. Siapa nak bayar lagi? Tak apa, jangan bimbang Rasulullah bayar nanti. Sahabat Nabi ada ni pun semua pakai, nanti Nabi bayar nanti, jangan bimbang lah. Nabi akan urus semua. Masya-Allah. Nu'aiman buat apa? Dia pergi kat unta tu, dia perebah, dia meleh. Arabi tadi, orang Arab Badui yang masuk dalam masjid tadi, dia keluar tengok unta dia habis lah. Dia kata ni, unta aku pun sembelih. Kata ni, siapa dia sembelih ni? Sayyidina Nu'aiman lari lah. Lari. Nabi keluar, Sayyidina Hamzah keluar, para sahabat keluar waktu tu. Sayyidina Hamzah pun ada waktu tu. Nabi keluar, Nabi bertanya, siapa yang buat ni? Sahabat-sahabat tadi yang suruh Nu'aiman. Sahabat-sahabat yang suruh dia buat tadi semua pakai tunjuk, Nu'aiman buat, Nu'aiman. Nabi kata, mana Nu'aiman? Dia lari, ya Rasulullah. Dia lari pergi sembunyi satu tempat. Tempat tu dekat dengan Sayyidina Miqdad ibn al-Aswad. Sayyidina Miqdad waktu tengah buat kerja, dia suruh Sayyidina Miqdad lindung dia dalam bekah, tutup sikit. Lepas tu dia beritahu kat Sayyidina Miqdad, jangan beritahu kat Rasulullah, kata aku duduk kat sini, tolong jangan beritahu. Okey. Nabi mai terus kat Miqdad. Nabi tanya kepada Sayyidina Miqdad, nampak Nu'aiman? Takkan nak tipu kat Nabi. Gila tipu Nabi. Cari mampu. Ini semua sahabat agung ni. Sayyidina Miqdad, sahabatnya masya-Allah tabarakallah. Sayyidina Miqdad pernah diutus oleh Sayyidina Ali untuk tanya soalan kepada Nabi. Sayyidina Ali selalu keluar air mazi. Dia panggil salisil mazi. Air mazi selalu keluar. Sat keluar. Sayyidina Ali malu nak tanya kat Rasulullah. Karena Rasulullah pak mentua dia. Saya walaupun sepupu dia, tapi pak mentua Nabi, kerana Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidina Fatimah. Jadi dia menantu Sayyidina Rasul, jadi segan nak tanya. Bila segan, suruh Sayyidina Miqdad pergi tanya. Sayyidina Miqdad pun pergi tanya, ya Rasulullah, apa hukum pada seorang lelaki yang keluar air mazi ni tak berhenti? Nabi kata kena basuh dan kemudian berwuduk semula. Walau kana aliyan, walaupun yang keluar tu Sayyidina Ali, kata Rasulullah. Rasulullah tahu. Hampir dalam kain pun Nabi tahu lah. Tak usah sembunyi lah. Nabi tahu semua. Walau kana aliyan, walaupun Ali yang jadi macam tu. Sayyidina Miqdad kata, dia yang hantar aku suruh tanya, dia kena balik, no? Sayyidina Miqdad bila Nabi tanya, bagi tahu betul-betul di mana dia. Sebab Sayyidina Miqdad diam. Di mana dia pada ni? Nu'aiman pergi mana? Sayyidina Miqdad pun kata, saya tak tahu ya Rasulullah. Tapi tunjuk. Saya tak tahu, no? Tunjuk kat tempat dia sembunyi. Jadi tipu? Tak tipu. Tapi Nu'aiman dengar, Sayyidina Miqdad tak beritahu, tapi tangan tunjuk, saya tak tahu ya Rasulullah. Nabi pun fikir selak,
Ada. Muka dia berdebu waktu tu, kerana dia sembunyi dalam bekah. Jadi Nabi pun angkat dia, tanya, kamu buat apa Nuaiman? Kenapa buat macam tu? Dia kata, ya Rasulullah, yang tuduh saya tu depa lah yang suruh. Hak tunjuk saya tadi ni, kata saya buat tu, hak tu lah suruh tu. Pergi tengok balik, siapa dia yang mula-mula tuduh saya tu? Depa tu yang suruh tu. Kan saya nak buat ya Rasulullah, tapi depa suruh. Nabi gelak pada waktu tersebut. Nabi sapu muka dia, Nabi buang debu-debu pada wajah dia, dan Nabi panggil Arabi tadi minta maaf, dan Nabi bayar duit unta tadi. Ada orang macam tu dalam dunia Allah Ta'ala ni, yang macam Nabi SAW. Dia takkan jumpa lagi dalam dunia ni. Sampai bila-bila takkan jumpa orang yang macam ni. Dan Nabi SAW, walaupun Sayyidina Nuaiman ni orangnya lucu, orangnya selalu buat lawak dan sebagainya, tapi Nabi tak marah, kerana dia orang yang mulia. Tapi dia selalu kalah dengan arak. Arak kalah. Minum arak, jumpa Nabi, ya Rasulullah, semalam saya kalah ya Rasulullah, saya minum lagi. Nabi pukul dia dengan kain 40 kali. Dan Nabi kata, jangan buat lagi. Nanti lama kemudian buat lagi. Datang lagi jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya minum lagi ya Rasulullah. Nabi pukul lagi 40 kali. Kali ketiga buat lagi, ya Rasulullah, saya kalah lagi ya Rasulullah. Minum lagi semalam. Pukul lagi kali ketiga. Sebelum pukul, Sayyidina Umar tarik pedang lah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, mari aku pancung ni munafik ni ya Rasulullah. 3 kali dah minum arak ni, apa benda ni? Mari aku pancung munafik ni. Nabi kata, lah, jangan wahai Umar, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tu saya beritahu dekat abang-abang di penjara tu, saya kata kat depa, abang-abang, buat maksiat dengan cinta itu tidak lazim, tidak bersama. Boleh jadi orang ni buat maksiat tapi dalam hati dia ada cinta. Nah. Dan tak semestinya cinta mesti buat ibadat saja, tidak buat maksiat. Ahli maksiat juga ada cinta dalam hati mereka kepada Nabi. Sebab tu saya kata, kita ni semua ahli maksiat. Saya buat salah, abang pun buat salah, tapi jangan tinggal cinta. Kerana cinta ni nanti akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Sekurang-kurangnya kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu je saya pesan. Saya tengok beberapa ramai yang berayak air mata pada waktu tersebut. Ni muka samsing, bukan main lagi ni. Ni gangster ni. Tapi ayak tu, ayak mata ni. Ada cinta. Cinta tu tak boleh nafi daripada hati dia. Semua nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan kita layan orang, ya, walaupun mereka buat salah, mereka buat benda yang tak betul dan sebagainya, tapi perasaan tadi tak boleh dihalang, dan kemudian kita doa yang baik-baik, moga Allah Ta'ala ubah mereka. Itu saja. Tidak. Saya pernah pergi satu penjara, pegawai penjara awal-awal lagi sampai habaq kat saya, Ustaz lagi masuk, boh lagi Ustaz. Weh, suruh kita boh. Ustaz masuk lagi, Ustaz boh lagi. Saya dah baru kali pertama mai. Dia suruh kita boh. Nak boh bagi kita pun tak kenal. Boh-boh lagi keluar penjara cari saya mampu. Saya pun takut pun, cuma kita kata bukan tempat kita, bukan cara saya jadi nak boh orang dalam majlis. Kita nak kena bagi harapan, kena bagi tahu kepada mereka ni pun ada kedudukan dan boleh cari kedudukan tadi di sisi Allah dan Rasul. Walaupun manusia mungkin tolak, tapi Allah dan Rasul tak akan tolak hamba dia. Seorang hamba yang buat dosa, banyak dosa yang dia buat, mati, disuruh isteri dia dan anak-anak dia, disuruh anak-anak dia kerak jasad dia. Dalam Sahih Bukhari disebut, dalam Muwatta Imam Malik, so kerak jasad dia sikit, kecil-kecil, dibakar, dibuang di darat dan di laut. Maka Allah Ta'ala arahkan kepada laut dan darat untuk kumpul balik jasad dia. Dia ingat dia hilang dah. Dia kenapa dia buat macam tu? Kerana dia nak bagi dia hilang, tak jumpa dengan Allah. Allah Ta'ala tanya kepada dia, kenapa kamu buat macam tu? Dia kata, saya ingat saya takkan jumpa lagi dengan Allah, kerana saya malu dengan Allah, kerana dosa yang saya buat. Karena tu saya kata Allah, kerana malu saja. Ya, kerana malu ya Allah. Allah Ta'ala kata, kalau begitu aku ampun semua dosa kamu. Itu dia. Hanya kerana malu ya. Lepas tu kita jangan bincang tentang rahmat kita dengan rahmat Allah Ta'ala tak boleh dibincang oleh hamba. Hamba nak bincang macam mana rahmat dengan Allah kepada kita, takkan mampu. Rahmat Allah Ta'ala ni luas, lebih daripada apa yang kita gambarkan. Lepas tu dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Matan Arba'in, Allah Ta'ala mengatakan, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, kalaupun dosa kamu tadi sampai ke ananas sama, sampai ke awan sekalipun, memenuhi, dikumpul, memenuhi sampai ke awan, dan kamu minta ampun kepada aku, maka aku akan ampunkan kamu, fala ubali, kata Allah Ta'ala, aku akan ampunkan kamu tanpa aku kisah banyak mana dosa kamu, aku ampunkan semua. Macam tu sekali rahmat Allah kepada hamba-Nya. Baik.